Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. So today I will be a moderator. My name Muhammad Luqman Hafizuddin and my group members which is Muhammad Zaim, Muhammad Afiq, Kaisara, Hani Aini and Syafiqah. We are third year undergraduate town and regional planning students from UiTM Puncak Alam Selangor. For your information, Encik Tuan Muhammad Arif, we are presently doing a study about OSA in development control. I be responsible for hosting this quick interview session for today and I'm glad to welcome our panel Encik Tuan Muhammad Arif bin Tuan Ahmad, Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa. Terima kasih dan selamat datang diucapkan kepada Encik Arif kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk mengetahui sedikit sebanyak mengenai OSC serta proses yang terlibat di dalam kawalan pembangunan dalam perancangan bandar dan desa. Jadi soalan saya yang pertama untuk Encik Arif, boleh Encik Arif terangkan penerangan ringkas berkaitan OSC. Apa itu OSC? Okey, untuk pengenalan ni, OSC ni dah ditubuh pada tahun 2007. Mana dia wujud tu 2007. Cuma peringkat awal tu, OSC ni dia secara manual, submission tu secara manual. Tujuan OSC ni, dia wujudkan kerana pada ketika itu, dia macam ada masalah untuk submit plan lah. Daripada konsultan-konsultan kan. Bila submit tu dia tak seragam. Contoh dia kena hantar ke bangunan, dia kena hantar ke jawatan perancang, ke kejuruteraan, dia kena berasingan. Jadi berlakulah kelewatan untuk MPK ni, tak ada masalah dulu. So kita memang ikut dia panggil ISO semua prosedur kan. So tak ada kelewatan lah kalau ikut kan. Tapi di tempat lain lah kan. So benda ni jadi isu dan dia membuat keputusan. So semua kena buat OAC supaya memudahkan pihak-pihak submission person semua tu dia panggil kan, PSP kan. Lepas tu wujudlah OAC. Masa peringkat awal tu submit secara manual. Maknanya kita ada satu counter OAC. So dia bawa semua dokumen. So dia akan hantar dekat counter OAC. Dia kompos semua bangunan, infra, perancang yang melibatkan pembangunan lah kan. Lepas tu OAC akan hantar ke jabatan-jabatan yang terlibat. Lepas tu dah beberapa tahun kita upgrade, dia pergi kepada sistem OAC online. Yang tu memudahkan lagi lah. Yang OAC online pun dia tak lama lah. Dia ada dua peringkat untuk OAC online ni. Yang peringkat pertama dia panggil OAC 3.0. Cuma lepas 3.0 tu dia upgrade lagi. Maknanya dia mengemaskinikan lagi sistem tu. Dia pergi kepada OAC 3+. So dalam 3+ ni dia kemaskinilah mana-mana yang kekurangan, yang mana yang tu dia baikilah kan. So sekarang ni kita guna pakai OAC 3+. Dia launch pada 2019. Yang tu sebenarnya boleh dapat dalam internet ada tu. Proses dia tetap sama, cuma dia lebih kepada online lah. Semana pengumpulan dokumen-dokumen tu dia ada secara online dan juga manual. Maksudnya pihak konsultan dia kena submit secara maya dan pada masa sama dia kena hantar juga hard copy untuk kita punya simpanan. So ada tetap kita pegang dua record lah. Satu online dengan hard copy lah supaya apa-apa berlaku kita ada backup. Itu salah satu tujuan lah. Okey. Dan bila kita dah terima permohonan tu, kita akan hantarlah mana jabatan-jabatan yang terlibat. So jabatan agensi dalaman yang terlibat, infra, jabatan bangunan dengan landscape dan perancang lah. Okey. Jabatan luar kita untuk yang Kuantan punya kita putuskan ada 12 jabatan yang terlibat. Di antaranya alam sekitar, TNB, JPS, jabat tanah galian, ada berapa lagi lah. Bukan dalam 12 lah jabatan teknikal luaran. Untuk dalam jawatan kuasa OAC yang kena ada untuk mesyuarat lah dia punya, kalau ada permohonan ni kan, jawatan kuasa yang terlibat dalam tu dia kena ada pengurusi, biasa Datuk Bandar lah ataupun YDP. Kalau bandaraya kita panggil Datuk Bandar, kalau Majlis Pemandaran dia panggil YDP lah. So dalam tu kena ada YDP, SU Majlis, lepas tu dia ada 5 orang ahli majlis dan jawatan teknikal luaran yang terlibat dan jawatan teknikal dalaman. Yang tu yang terlibat untuk mesyuarat OAC lah. Dia akan melibatkan proses apa semua lah. So secara pengenalan macam tu lah. Jadi soalan kami yang kedua, apakah tujuan bahagian OSC ni bagi keseluruhan aspek? So tujuan dia untuk memudahkan pihak konsultan, pihak yang berurusan dengan MBK ni yang melibatkan pembangunan. Memudahkan dia untuk membuat submission dia punya permohonan lah kan. Mana kita nak mengelakkan daripada dari segi panggil birokrasi. Contoh kalau dulu dia kena submit berasingan. So dia kena hantar ke bangunan, jabatan kejuruteraan. So dekat situ dia
dia akan mengambil masa. Jadi mungkin pegawai yang terlibat tu tak ada, walaupun dia dah selesai yang part bangunan, dia tak selesai pula lagi yang bahagian infra contoh. So boleh berlaku kelewatan lah dekat situ. Tu salah satulah kita nak memudahkan dia orang untuk berurusan. Maknanya bila dia hantar satu tempat dokumen tu, untuk dokumen tu hilang tu kurang lah. Maknanya kalau dia pergi tempat yang berasingan tu, mungkin dokumen tu tak sampai ke apa kan. Itu salah satulah dia punya tu. Mengelakkan tu lah birokrasi, proses tu lambat caranya lah. Sebab kita ada masa dia. Bila kita dah kontrol peringkat awal ni, so kita boleh kontrol lah masa untuk submit tu. Contoh sekarang kita tetapkan tempoh masa proses sehingga keluar kelulusan selama 57 hari. Kalau dulu kita tak boleh nak kontrol sebabnya dia bergantung kepada setiap jabatan tu. Sekarang kita jabatan-jabatan dia kena ikut OAC. OAC dah tetapkan 57 hari, kita dah kena keluarkan kelulusan. Okey, saya nak tanya dekat Encik Arif, apakah amalan semasa skop kerja yang digunakan di bahagian OAC dalam sektor kerajaan sekarang? Peranan OAC, boleh katakan dia macam postman lah. Dia menerima dokumen, lepas tu dia kena distribute dokumen-dokumen tu kepada jabatan-jabatan yang terlibat. Dia tak ada teknikal sangat. Dia tak adalah semak detail plan. Dia cuma semak dokumen. Contoh dia kena geran ada. Okey, geran ada, tick ada geran. Plan ada plan. Dia tak tengok lah detail tu, plan tu ikut setback ke tak, format dia betul tak. Itu okey. Untuk kerja-kerja lain tu kita banyak macam kertas kerja, kalau ada garis-garis panduan baru kita kena maklum dekat jawatan kuasa mesyuarat. Dia senang cerita, dia tak ada teknikal lah, dia lebih pada pengkhususan pada pentadbiran untuk proses permohonan tu. Saya nak tanya soalan seterusnya. Masalah yang dihadapi dalam bahagian OAC, dalam bahagian perancangan pembangunan untuk sektor kerajaan dengan swasta. Untuk proses, dia antaranya masalah dia bila ada permohonan yang tidak dia tidak dapat melalui tempoh yang kita tetapkan tu. Contoh, bila dia masuk satu permohonan tu, dia panggil patuh syarat. Kita akan bagi patuh syarat tu 28 hari contoh. So dia kena patuh syarat 28 hari tu. Maknanya dia kena, kalau ada syarat-syarat, dia kena ikut setback, kena sedia reserve jalan, dia kena sediakan tangki air ke, dia kena sediakan kawasan lapang. So dalam tempoh 28 hari tu, dia kena follow syarat-syarat tu. Yang berskala kecil ni, yang biasa-biasa tak ada masalah sangat. Dia bila berskala besar ni, so banyak benda yang dia kena patuh, kena follow syarat. Jadi kadang dia melibatkan lanjut masa lah. Bila lanjut masa ni, sepatutnya dalam sistem kita kena tolak permohonan dia. Bila kita tak dapat menolak permohonan dia, disebabkan ada hal-hal yang tertentu, kita kena hold permohonan dia. Jadi dia berganggu pada tempoh proses sistem tu lah. Sistem tu dia akan jadi tak cantik lah proses dia. Sebab bila kita, kalau ikutkan, kalau 28 hari tu dia tak patuh, lepas tu dah tak boleh proses dah. Tapi disebabkan kita masih menimbangkan dia macam dia projek dia besar, dia projek orang panggil projek-projek yang melibatkan investment yang besar kan. Kalau kita contohlah satu submission tu dia kena proses, dia kena bayar 20,000 30,000 kan. So kalau tutup dia tak patuh syarat dalam tempoh 24 hari tu, kita tutup file dia kena bayar balik semula dan dia kena hantar balik dokumen baru. Itu antara masalah-masalah dia yang kita kena hadapi lah, dan kita kena cari solution dia untuk memudahkan orang. Sebab OAC ni konsep dia memudahkan orang untuk submit plan. Saya nak tanya soalan, apakah cabaran yang dihadapi sebagai pegawai kerajaan di dalam bahagian OSC, terutamanya dalam bahagian perancangan pembangunan? Boleh Tuan Arif terangkan? Kita dah tertakluk macam MBK, dia tertakluk, dia terlibat dengan KPKT, dia tertakluk juga dengan Majlis Pemandaran itu sendiri kan. Contoh KPKT dia keluar guideline untuk OAC, dia kena ikut follow satu ni kan. Tapi bila MBK ni pula, kalau kita ikut KPKT ni semua, susah pula kat part MBK ni kan. Contoh macam tadilah, macam kita nak submit tu kan, submission tu kan. Jadi bila projek-projek besar, kita menghadapi masalah untuk menolak projek tu. Sebab kalau kita tolak, dia akan kena submit baru. So dia akan melibatkan pertambahan kos yang tinggi lah untuk setakat untuk submission saja kan. Sedangkan dia nak buat benda lain lagi kan. Contoh pernah satu submission tu kalau projek besar sampai 100,000 pun ada proses dia. Dia kena bayar. So sebagai pegawai ni dia kena dia kena pandai, dia kena tahu macam mana cara untuk dua-dua, mana pihak KPKT dengan pihak MBK ni dia tak bertelagah. Sebab dia macam dua-dua ni adik abang lah, macam tu. Dia tak boleh kena nak ikut semua yang KPKT pun tak boleh juga. Nak ikut semua cakap MBK ni pun tak boleh juga. Kena, sebagai pegawai tu dia kena pandai lah mencari ruang-ruang yang boleh. Tapi benda tu satu masalah lah. Kalau pegawai yang tak tu susah jugalah.
cadangan untuk memperbaiki kerjaya sebagai seorang perancang bandar dalam OS. Boleh bagi pandangan? Cadangan dia sebab dia dalam OAC ni pegawai dia yang terlibat, dia ada pegawai perancang bandar, dia juga pegawai daripada kejuruteraan, so dia ada juga daripada arkitek, daripada bangunan lah, senang cerita. Kalau untuk perancang bandar dia, peranan pegawai perancang bandar tu dalam OAC kena satu, dia kena tahu, dia kena mahir dalam akta perancang bandar lah. Dia kena mahir, dia kena tahu sebab dia akan melibatkan, dia kena tahu harta-harta yang terlibat yang boleh diguna pakai untuk proses permohonan yang dihantar kepada disubmit kepada OAC lah. Contoh dia ada proses untuk pecah sepadan. Contoh kalau pecah sepadan, adakah dia perlu melalui OAC? Dia kalau ikut garis panduan yang terbaru, dia tidak perlu masuk OAC. So dia kena tahu benda-benda macam tu. Yang penting akta perancang bandar tu dia kena master lah, senang. Antaranya benda itu yang penting sebab apa-apa dia akan rujuk pada akta. Mana awak sebagai student waktu sekarang ni lah awak kena master akta-akta tu, sebab nanti bila dah kerja benda tu kita kena tahu mana kita nak letak di mana. Kalau macam contoh satu permohonan tu dia boleh gunakan akta mana. So macam OAC kita dah sediakan base sama untuk permohonan tu, dia nak masuk dekat mana kita nak letak, macam tu kita kena mahir lah. Kalau untuk pembayaran tu kan, pembayaran tu dia akan bayar di kaunter OAC ataupun dia ada kaunter lain? Itu bagus tu sebab macam ni. Sekarang ni sebab kita dah lalui sistem OAC 3+, semua pembayaran kita adalah melalui online ataupun kalau macam projek yang besar yang melibatkan 100k ke atas, dia boleh melalui cek lah. Itulah. Jadi mana sekarang ni kita lebih prefer online. Kita tak terima dah mana dia bawa duit cash, tak ada dah. Sekarang tak ada dah. Itu baru ni macam kita hadapi COVID kan. So proses tu boleh berjalan sebenarnya. Sebab kalau tak ada sistem ni saya rasa memang agak sukar lah. Sebab kalau sistem manual dulu, dia orang kena datang pejabat, hantar dokumen apa semua kan. Tapi bila ada sistem OAC ni, so dia orang dekat rumah pun dia orang boleh submit. So kita orang pun bekerja dari rumah kan, tak boleh nak datang office. So kita orang boleh buka sistem. Maksudnya kita boleh proses dia punya permohonan macam tu lah. So bayaran semua dia boleh clear melalui online lah. Kalau untuk dekat OAC tu dia ada jabatan dalaman dia, iaitu infra, bangunan, landscape dengan perancang kan? Betul lah, betul. So untuk macam luaran pula, so bila contoh saya ambil submit untuk plan bangunan, kalau untuk peringkat kelulusan bomba, dia perlu submit dekat bomba dulu dan benda tu dah approve baru submit dekat OAC ke macam mana? Dia sebenarnya proses untuk submission tu berbeza dengan Kuantan. Tempat lain cara dia lain sebab Kuantan ni kita memperkenalkan satu, dia panggil self-regulated. Maknanya pihak perunding dia kena berurusan dulu dengan jabatan-jabatan teknikal luaran dulu. Contoh tadi bomba kan. So dia kena pergi bomba, so dia bawa plan, contohlah dia bawa plan. Bomba, saya nak submit plan ni apa show bomba. Maknanya dia macam pre-consult lah. So tujuan dia panggil self-regulated ni, tujuan dia semasa bila dia dah jumpa bomba dah komen ikut syarat-syarat bomba, contoh jarak pilih bomba ke apa semua kan, dia dah ikut, dia dah masuk dalam plan semua. So bila dia submit dekat OAC, dia submit yang benda yang dah ikut syarat. Jadi benda tu tak melibat, jadi masa tu jadi cepatlah kita nak proses. Kalau tak macam kalau kita tak melalui proses regulated ni, kita kena macam dihantar biasa, memang OAC akan submit kepada bomba. Bomba akan keluarkan syarat. So bila bomba keluarkan syarat tu kita akan masuk dalam OAC. Dia macam dua kali kerja lah kan. So dia tahu syarat OAC, bomba so pindah macam ni. So OAC akan ambil syarat bomba tu, cakap dekat perunding, bomba kena patuh syarat macam ni. Yang tu jadi ada kelambatan lah dekat situ kan. Bila ada self-regulated ni, pihak perunding dia settle dulu. Dia settle dulu dengan bomba, dia settle dulu dengan JPS ke, kalau ada reserve JPS, dia settle awal. Lepas tu dia masuk plan. Lepas tu dia submit dekat OAC, dah clear semua syarat-syarat tu, terus kita boleh angkat meeting, dia boleh kita keluar syarat tanpa pindaan dah. Contoh macam tu lah kalau ikut kan. Sebab dia dah pindah peringkat awal. Jadi bila dia dah follow semua plan-plan tu, so tak ada, kalau ikutkan tak adalah isu kelewatan tu sebab dia dah follow syarat-syarat peringkat awal. Kalau macam sekiranya tiba-tiba konsultan tu dia ada pindaan, macam dia nak tukar design, mungkin ada tukar sikit lah dekat
tapi masa tu dah orang kata dah tempoh kelulusan. Boleh lagi ke? Kita ada dalam tempoh 20 macam tadi kan 28 hari tu. Masa tu dia nak ubah design ke, dia nak ubah layout ke, so untuk dia patuh syarat, tak ada masalah. So dia boleh buat. Contoh masa dia submit yang tempoh 28 hari tu, so syarat-syarat dia kena masuk reserve jalan apa semua tu. Jadi dia kena pindah lah. Dia tak nak, okey, bila dia masuk reserve jalan, rumah banglo dia terlibat dengan jalan yang disyaratkan tu kan. So dia nak ubah tempat lain. So benda tu tak ada masalah selagi dia dalam tempoh 28 hari tu. Tapi bila dah 28 hari kita dah keluarkan kelulusan, dia nak pindah, itu dia ada charge lain lah. Sebab kita dah keluarkan kelulusan tapi dia masih nak pindah kan. Tu dia kena submit baru untuk pindahan yang minimum tu lah. Dia kalau pindahan minimum dia tak perlulah submit kena melibatkan teknikal keluaran lagi. Kalau yang minimum lah. Charge yang dikenakan tu disebabkan dia buat pindahan lepas lepas balik kelulusan. Yang tu dia tak full charge lah, dia dalam 30%. Dia panggil rayuan pindahan KM macam tu lah. Tu 30% kita ambil. Kalau dia tidak patuh syarat 28 hari tu baru kita akan ambil full charge. Contoh kalau dia kena RM20,000, RM20,000 lah dia kena bayar untuk pindah submission baru. Seragam. Dari segi submission tu seragam. 28 hari tu 28 hari kalender tau. Dia termasuk satu Ahad. Kena ingat. Dia bukan satu Ahad tu tak kira. 28 hari tu kita termasuk dengan satu Ahad. Untuk proses OAC dia macam tu. Okey, kalau dekat OAC dia akan, kalau jabatan dalaman tu dia akan ada setiap orang yang in charge kan, macam infra apa semua kan. So betul. atas dia tu OAC lah yang akan kawal dia orang. Tak. Tak, OAC ni dia tak kawal pegawai-pegawai yang buat ulasan tu. Oleh OAC ni cuma memantau sajalah. Yang kawal dia punya pengarah jabatan lah kan. Dia kena cakap, okey, kita nak ulasan ni kena terima dalam contoh 14 hari. So dalam 14 hari tu dia kena hantarlah ulasan dekat kita supaya bila kita angkat meeting permohonan, ulasan tu ada. Kalau dia tak bagi ulasan, nanti dalam meeting kita assume permohonan tu disokong, tak ada pindahan. Sebab tu tak nak sebelum dia angkat meeting dia kena bagi ulasan. Sebab nanti bila dah angkat meeting, keputusan dia adalah kalau tak ada ulasan dia akan jadi automatik lulus tanpa syarat. Itu salah satu benda yang mana yang boleh kita kawal pegawai itulah supaya memberi ulasan. So mana pegawai tu tak ada alasan untuk hold ulasan sebab dia akan kesan kepada dia dengan jabatan dia lah. Tapi tak apa, macam tak silap saya dalam menu dalam internet dia ada manual ni. Cuba awak cari manual OAC 3 Plus. Saya rasa dia ada KPKT dia upload dalam PDF tak silap saya. Manual OAC 3.0 Plus. So dalam ni complete. Jalan ni komplit, dia cerita tempoh masa, dia cerita jabatan-jabatan terlibat, atas yang dia pakai, dia komplit dalam ni. Boleh tengok untuk study lah kan, untuk knowledge orang-orang. Tapi proses tu orang kena duduk juga dekat dalam ni supaya nampak macam mana kita perjalanan permohonan tu kan. Baru faham. Kalau macam kita tengok manual ni kita mungkin tak dapat gambaran sepenuhnya kan. Kalau pergi submit plan kan, kalau kita kan contohlah daripada private kan kita akan ada submission plan dekat OAC kan. Okey, betul. Lepas submission tu nanti OAC akan luluskan atau tak luluskan benda tu kan. Maksudnya jawatan kuasa OAC kita panggil, jawatan kuasa mesyuarat OAC yang meluluskan tolak atau tangguh lah. Okey, kenapa? Kalau dia macam tak lulus, apa yang private tu kena buat? Dia tak lulus, tengok sebab apa tak lulus. Kalau tak, biasanya dia tak lulus ni dia tak settlekan isu-isu tanah kan, isu-isu macam reserve, dia tak dapat compile benda tu, tu menyebabkan dia tak lulus. Tapi kebanyakannya kita OAC kita dalam jawatan kuasa OAC kita lulus dengan syarat, sebab kita biasanya jaranglah benda tu kita tolak bulat-bulat macam tu kan. Tapi kalau jelas benda tu menyatakan tanah dia tak clear, masih contoh kalau tanah kerajaan dia tak ada pembuktian
perjanjian sewa beli apa semua kan. Yang tu terang-terang kita kata. Tapi tak setakat ni tak pernah berlaku lah macam tu sebab dia orang dah prepare. Sebab tu Kuantan kita sediakan platform self-regulated tu supaya apa-apa syarat jawatan teknikal ni dia dah compile awal sebelum dia submit ke OAC. Itu kebanyakannya kita lulus dengan syarat lah. Dia kena pindah-pindah dari segi setback, jalan, dia kena sediakan reserve awal macam tu lah. Biasa macam tu. Tolak tu jarang sangat. Kecuali kalau macam projek besar. Kalau dia tak ada syarat TIA ke, nyatalah benda tu kena tolak lah. Okay. Selamat manja jaya. Okey, terima kasih Cik Arif.